Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya dan rakan-rakan daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang bagaimana COVID-19 telah menyalahkan kepentingan rukun tetangga. Komuniti rukun tetangga mempamerkan semangat kekitaan yang tinggi dan sentiasa saling bantu-membantu dalam komuniti masing-masing dalam mendukung segala usaha kerajaan memerangi COVID-19, selari dengan semangat dan amalan kita jaga kita. Untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian, petikan kata tersebut telah diambil daripada Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, ketika beliau menghadiri Hari Anugerah Perdana Rukun Tetangga pada tahun ini. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang peranan rukun tetangga dalam pandemik ini, marilah kita terlebih dahulu melihat pada latar belakang kumpulan ini. Untuk pengetahuan semua, rukun tetangga telah dilancarkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, pada 29 Ogos 1975. Skim ini beroperasi di bawah peraturan perlu rukun tetangga dalam Ordinan Darurat 1969. Penubuhan awal skim rukun tetangga adalah untuk memastikan keselamatan penduduk di kawasan-kawasan tertentu yang dikenali sebagai sektor, berikutan kejadian-kejadian yang menggugat perpaduan nasional pada ketika itu. Skim ini memberi kuasa kepada penduduk dalam memastikan keamanan dan keselamatan rumah dan kawasan sekitarnya melalui rondaan wajib ke atas penduduk berusia di antara 18 hingga 55 tahun. Selain itu, rukun tetangga juga pada masa itu berperanan untuk melaksanakan program kejiranan dan aktiviti berasaskan pembangunan komuniti serta pendidikan sosial dan sukan untuk meningkatkan perhubungan antara kaum dalam komuniti tersebut. Seterusnya, konsep rukun tetangga telah mengalami fasa perubahan selaras dengan peredaran masa dan perkembangan sosioekonomi negara seperti berikut. Pada tahun 1975, rukun tetangga beroperasi berasaskan konsep keselamatan. Namun, pada tahun 1984, objektif mereka telah diperluas dan kini menekankan konsep kejiranan untuk meningkatkan semangat kejiranan dan perpaduan masyarakat setempat. Seterusnya, pada tahun 2001, pembangunan komuniti secara menyeluruh telah dijadikan sebagai objektif baharu mereka. Akhir sekali pada tahun 2010, model transformasi rukun tetangga telah diimplementasikan dalam visi mereka melalui pelaksanaan program dan aktiviti berlandaskan 5 teras, iaitu perpaduan, ekonomi, keselamatan, pendidikan dan kualiti hidup. 5 teras ini adalah di antara kerangka yang dikenal pasti mampu mencapai matlamat negara untuk melahirkan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana aman dan harmoni. Seterusnya saya pas presentation ini kepada Tania. Seterusnya kita akan melihat bagaimana rukun tetangga telah melaksanakan tanggungjawab ketika situasi COVID-19. Yang pertama, mereka telah memastikan tiada aktiviti perhimpunan berskala besar dijalankan di kawasan komuniti ataupun kejiranan mereka, seperti majlis perkahwinan atau kenduri kahwin, dan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penduduk sekeliling daripada mendapat jangkitan COVID-19. Seterusnya, mereka juga membantu mendapatkan kelulusan Polis Diraja Malaysia atau PDRM dalam pelaksanaan sebarang aktiviti di sekitar kawasan perumahan, dan ini telah dilaksanakan mengikut SOP yang ditetapkan. Selain itu, jawatan kuasa rukun tetangga juga bertindak untuk menasihati penduduk supaya mematuhi arahan PKPB dan sebarang pelanggaran hendaklah dilaporkan kepada pihak berkuasa bagi membendung isu ini daripada terus berlaku. Jawatan kuasa rukun tetangga juga terus proaktif menyampaikan maklumat yang tepat dan betul kepada ahli komuniti setempat melalui WhatsApp group komuniti ataupun medium online yang lain. Kerana terdapat banyak pengumuman penting yang dibuat oleh kerajaan dan juga Perdana Menteri dari masa ke semasa, mereka telah memastikan ahli komuniti mereka mendapat segala informasi yang disampaikan dengan tepat.
So di sini kita dapat melihat bagaimana penduduk kawasan rukun tetangga KRT di Taman Cebor Idaman Ipoh Perak menerusi inisiatif murid mereka yang dikenali sebagai Jom Daftar Vaksin telah membantu masyarakat mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 secara sukarela. Dan semua ini dilaksanakan bagi memastikan setiap golongan masyarakat dapat mendaftar sebagai penerima vaksin, khasnya mereka yang tidak mempunyai akses kepada aplikasi MySejahtera seperti contoh warga emas. Okey, saya akan meneruskan bentangan ini dengan berbincang tentang bagaimana COVID-19 menyalahkan kepentingan rukun tetangga. Aspek yang akan saya tekankan ialah mengenai semangat kekitaan dan kemahuan untuk saling membantu yang telah meringankan beban mereka yang terkesan, terutamanya mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini selaras dengan amalan Kita Jaga Kita. Seperti mana yang kita tahu, COVID-19 memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan harian kita, terutamanya dari segi ekonomi. Ramai individu yang kehilangan pekerjaan kerana industri tidak mampu bertahan pada saat ini. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kadar pengangguran sebanyak 4.8% pada Disember 2020 melalui perangkaan yang dijalankan oleh DOSM, iaitu Jabatan Perangkaan Malaysia, dan melalui MIER, iaitu Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, juga menyangkakan bahawa sebanyak 2.4 juta rakyat Malaysia bakal hilang pekerjaan disebabkan oleh gejala ini. Jadi persoalannya ialah bagaimana KRT, iaitu Komuniti Rukun Tetangga, memainkan peranan pada saat ini. Pertama sekali ialah dari segi kewangan. Mereka menjalankan kutipan derma dan menyalurkan bantuan ini kepada keluarga yang lebih memerlukan. Kedua ialah bantuan keperluan asas seperti makanan dan pakaian. Contoh boleh dilihat pada gambar di slide yang menunjukkan bahawa bantuan makanan diberikan kepada penduduk sebuah daerah di Kubang Pasu. Ketiga, KRT juga mengenal pasti keluarga yang terkesan dan cuba mencari alternatif untuk membantu keluarga mereka. Selaras dengan itu, kerajaan telah memperkenalkan Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021 yang akan berlangsung dari tahun 2021 hingga tahun 2030. Ini bagi meningkatkan kerjasama antara pihak kerajaan dengan agensi berkaitan. Jadi pelan ini terdapat 4 agenda, iaitu agenda KRT Selamat, agenda KRT Sihat, agenda KRT Bersih dan Indah serta agenda KRT Sejahtera. Fokus saya adalah pada agenda KRT Sejahtera kerana ia berkait rapat dengan keadaan ekonomi rakyat. Apa yang akan berlaku ialah mereka akan mengenal pasti kumpulan rentan seperti golongan kurang upaya, warga emas dan golongan ibu tunggal untuk memberikan bantuan melalui 2 inisiatif, iaitu Projek Ekonomi Rukun Tetangga dan Program Sayangi Komuniti. Dari sini kita dapat lihat bahawa fungsi KRT, iaitu Komuniti Rukun Tetangga, perlu sentiasa didukung sebagai ejen dan penggerak usaha untuk menyatupadukan rakyat. Kesimpulannya, rukun tetangga merupakan asas kepada sebuah komuniti dan rukun tetangga ini sangat diperlukan pada masa-masa seperti ini. Contohnya COVID-19. Dan kita sebagai ahli komuniti hendaklah menyokong rukun tetangga dengan memberi sumbangan apabila mampu, bekerjasama dengan aktiviti-aktiviti mereka dan juga mengikuti peraturan atau SOP diorang dan juga memberi sokongan moral terhadap mereka. Kita selalu sokong dia dengan kata-kata yang baik dan juga memotivasikan mereka. Bab kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan dengan ini, masyarakat perlulah menghadapi kesusahan bersama supaya kita dapat menikmati kesenangan bersama. Oleh itu, marilah kita mencegah COVID-19 bersama. Terima kasih.